بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما وزدنا علما واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, setelah daripada kita ambil cuti panjang dalam bulan Ramadan, maka malam ni insyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita, majlis ilmi tiap-tiap malam Isnin ni. Dan minggu ni saya sengaja nak ambil belajar dalam satu surah daripada ayat Quran, iaitu surah Yusuf, surah Nabi Yusuf, untuk sama-sama kita mempelajari, mengkaji dan mengambil ibrah di dalam surah Yusuf ini. Sebenarnya saya telah pun mukaddimah dalam khutbah baru ni dah. Surah Yusuf ni adalah di antara surah yang diturunkan oleh Allah SWT di Mekah. Ayat yang ke-12, surah yang ke-12 kalau tertib surah dalam mushaf, mempunyai ayat 111, 111 ayat. Goliknya surah Mekah ni surah pandok-pandok, atau hak kita duk biasa duk dengar tu lah. Wadduha tu ke bawah tu kak, pandok-pandok 3, 4, 5 ayat gitu ya. Tu surah di antara kita nak cek surah Makkiyah ni, di antaranya surah pandok. Dan yang kedua laginya surah Makkiyah ni surah yang menceritakan tentang akidah syurga neraka. Tu duduk ayat halagu tu lah. Duduk ajak orang, ajar orang dan duduk tanah orang Islam pada masa tu supaya pergi duduk berimeh kepada Allah, hari akhirat, syurga neraka, azab kubur, nikmat dalam syurga dan azab dalam neraka, lebih kurang lagu tu. Tapi surah Yusuf ni tak serupa di sudut panjang dia tu 111. Tak serupa dengan surah-surah Makkiyah hak lain, dan tak serupa di sudut isi kandungnya dia tu. Goliknya Makkiyah ni seperti mana yang saya sebut saat ni tu, duduk fokus kepada hal-hal akhirat, syurga neraka. Tapi surah Yusuf ni dia duduk buayak cara cerita-cerita Nabi Yusuf, reng rau hak Nabi Yusuf. Tu dia jadi tak serupa lah. Oleh kerana surah ni dia turun akhir-akhir Nabi duduk di Mekah dah. Lepas daripada pak saudara dia mati, lepas daripada isteri dia mati, Khadijah. Maknanya dekat-dekat dengan nak hijrah dah lah. Tahun lepas daripada Isra' Mi'raj. Kejadian Isra' Mi'raj pun lepas dah. Jadi apabila seperti mana yang kita tahunya, kata lepas daripada Khadijah dan lepas daripada pak saudara dia mati itu, jadi bertambahkan lagi orang panggil penyeksaan, penderitaan, cabaran-cabaran orang Quraisy terhadap Nabi itu. Jadi orang duduk tambah mengenak lagi lah. Siapa kau Nabi itu kena pergi di Taif, kelik mari, di Taif pun dihina,
dipukul oleh orang-orang Taif kan. Klik mari di tengah-tengah jalan tu duduk sana dalam kebun apa dia tamak duk mengadu betapa bodoh dan zalimnya kaum dia sama ada di Taif ataupun di Mekah. Jadi nak ayat kata keadaan pada masa tu Nabi ini sedang menghadapi perang apa dia panggil perang jiwa. Songkram tangจิตวิทยาที่หนักหน่วงมาก cabaran tu mari. Orang pakak duduk tak percaya belaka, orang pakak duduk hina dia belaka. Gi jumpa waris di Taif pun kena tolak, kena hambak dan kena pukul buat sakit dan macam-macam yang seperti mana yang kita tahu. Jadi apabila dalam keadaan lagu tu Nabi pun maklumlah orang ni jadi bahasa sambut kamlang cai lah juga. Lagu mana ni? Dia ni orang berjuru. Dia ni orang molek. Duk mengajak turut Allah SWT dah. Hak duduk buat ni turut perintah Allah dah. Tapi jadi nampaknya kena teruk, kena berat. Gibu cutu dah mau duk kata, gibu cuni dah mau kata dan sebagainya. Puak-puak sahabat pun teruk. Duk mengayu tiap-tiap hari. Kawan tu kena godai, kawan tu kena kata, kawan tu dibunuh dan sebagainya. Tu nak ayat kata apa dia lepas daripada kedua-dua orang, antaranya Khadijah sendiri dan Abu Talib mati, meninggal dunia. Sebab itu puak-puak sahabat sendiri pun mari berasa kata, Rasulullah, wari cerita katiklah. Cuba royak cerita ke kami katik. Sebagai untuk nak menghibur, nak sang kuam banteng kepada hati-hati. Wari cerita. Tu. Jadi sahabat minta ada kita duk biasa dengarnya kata surah Yusuf ni apa dia puak-puak Yahudi ni minta cerita. Dalam hadis hak sahih sungguh sahabat minta. Sebab jadi bahasa kata nak sang kuam banteng, nak bergembira, seronok. Apabila dengar cerita-cerita ni seronok. Lalu itulah Allah SWT tu ajak kata, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kalau gitu, aku nak beritahulah kepadamu, nak bawa cerita yang paling baik sekali yang diturunkan oleh Al-Quran. Nak ayat. Itulah di antara sebab turunnya surah Yusuf untuk nak menjinak, untuk nak merawati, nak perubah hati-hati Nabi yang sedar-sedar duduk dalam kegelapan, duduk dalam ciwit krisis hidup yang paling kuat, dia dan para sahabat. Jadi lagu mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengubati orang yang duduk dalam keadaan jiwa dia tu maknanya pitwang, mudmon, controk. Sekaligus. Tak tahu nak pergi ke mana. Gelap. Kerja agama sepik. Kerja agama ni sepik sangat. Orang lain tu tak ada kerja agama. Kayanya, bebasnya. Kita bekerja agama ni sepik. Pergi kot tu orang paling belakang pergi kot tu. Terutama kalau lah ni kau teruk. Kosana pai Praca Sampan tu duduk tuduh pada Nabi dah. Duduk kata tuduh pada Nabi, duduk bunuh orang panggil pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat sendiri pun akan thote sikit. Jadi daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala bawa turun surah Yusuf ni supaya nak hati orang-orang muslimin pada masa itu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada semangat nak kerja agama ni. Tengok Nabi Yusuf, dia hidup dalam rumah sepik, duk kena hina, kawan-kawan abang tu. Dia anak bosu,
adik bosu yang kedua belah. Dia tak termasuk abai dia seorang tu Bunyamin. Tu maknanya baiklah dengan Nabi Yusuf. 10 orang lagi tu mengenak belaka Nabi Yusuf. Kita tengok kalau dalam rumah tu, suti rumah ni, anak adik bosu, patu orang 10 orang adik beradik juga. Duduk nak murih, duduk orang panggil deki, duduk nak mengenak rum. Pakak gi duduk rata, gi duduk mengenak ke adik bosu ni. Lagu mana adik tu nak duduk? Hari-hari dan malam-malam anak adik hak sore tu dia nak duduk lagu mana? Nak tidur di bilik tidur. Nak tidur lagu mana? Nah, sekali dengan abang-abang dia nak tidur lagu mana? Nak makan nasi. Nak makan lagu mana dengan abang-abang hak orang panggil duduk keling, duduk jeling, duduk ngenak, duduk kutih, duduk apa dia macam-macam. Nak duduk dapur lagu mana? Nak main lagu mana? Nak main. Dia nak main dengan adik-beradik lagu mana? Cuba kita tergambar bayar long kit dua setanakan hak Nabi Yusuf pada masa tu, dia duk hidup lagu mana? Nah, masa kecil lagi, belum boleh kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, sampai ke umur 7, 8 tahun, dia nak duduk. Jadi hari-hari wan lau, keun lau hak Nabi Yusuf tu memang susah. Nah, bawa balik malam, susahnya payah, lamanya balik malam nak boleh cerah. Bawa cerah, lamanya apa dia malam nak boleh gelak lagu tu. 24 jam belaka. Tapi bagi orang yang duduk dalam penderitaan, bagi orang yang duduk dalam susah, panjang 24 jam ni. Cuba kita susah tengoklah orang-orang sakit ni. Cuba kita tengok sakit duduk sebing atas tikala qadarullah. Nah, syafanallah jami'an, orang sakitnya, orang susahnya, nah, orang tu ada hutang banyaknya, orang gapo macam-macam hak susah ni. Dia duduk nak bila detik-detik masa yang berlalu tu lagu mana? Panjang. Sebulan sepengat setahun sepengat 10 tahun. Tak itu kan? Tapi kita bagi orang Senin ni tak ada apa. Orang Senin, puasa pula. Gerbang pula. Raya pula ni. Jadi wasa tu. Kerana Senin. Kita jadi wasa Senin, wasa cepat. Tapi cuba tengok orang-orang susah. Ni kita tengok Nabi Yusuf lagu tu lah. Nah, jadi alhamdulillah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala wari kisah ni nak ayat pada Nabi, Nabi, sahabat-sahabat, orang Islam semua, sama ada Islam kau duduk di Mekah, duduk. Nah, dan orang Islam masa ni pun cuba gi baca sejarah Nabi Yusuf hati. Cuba gi baik apa dia renung, seksa. Nah, ambil istifadah ibrah daripada kisah Nabi Yusuf hati, daripada budak duduk dalam rumah tu sepik, kapti yuyak. Kana? Kalau dia panggil kapti yuyak. Nah, kapcai yuyak. Nah, kapti tak apa, kapcai yuyak. Pergi duduk sepik dalam apa pula? Dalam gua pula, dalam telaga pula. Tu daripada spek kepada spek pula. Spek gua ni lebih spek telaga ni lebih spek pada rumah. Lah rumah luas boleh lepas lagi. Hak ni je duk tahu dalam telaga pula. Kau spek. Nah. Jadi buat lepas dah tu buat orang buat pergi di Mesir. Orang Perak di Mesir. Katanya senang lah dia tu. Tapi tak juga pergi main duduk kena kih dengan orang Tino, orang perempuan apa semua. Siapa kau kena masuk dalam guk pula. 7-8 tahun. Tengok. Gelap. 3 gelap Nabi Yusuf duduk. Apa dia marhalah hak dia duduk. Paling kurang lah. Gelap dalam rumah. Gelap dalam telaga. Dan gelap dalam penjara.
Nah, 3 gelak dia kena berjumpa. Tapi, hei Nabi Muhammad, hei orang-orang Islam semua, walaupun Nabi Yusuf ini, orang panggil melalui kegelapan demi kegelapan, tapi Nabi Yusuf dia tidak pernah berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya daripada gelak tu, akhir sekalinya Nabi Yusuf bertemu dengan cerah, pokap, sang sawang. Jumpa dengan cerah, dia panggil happy ending. Jadi raja, jadi menteri, boleh khidmat kepada rakyat. Mak pok kelik mari semula, pok kelik mari, adik-beradik kelik mari semula. Tu ya jadi happy ending ya, cuk. Mati apanya cuk cerita ngah tu. Nah, dengan pok sendiri pun mari tu Nabi Yakub. Mari daripada plastik tu mari duduk sekali. Nabi Yusuf dia khidmat kepada ayah dia. Nah, walaupun orang panggil bercerai begitu lama. Nah, Nabi Yakub ni kita tahu kan kata teriak aci buta mata-mata dia tu. Tapi akhirnya Nabi Yakub yang tua tu dia mari duduk sekali dengan Nabi Yusuf, dan adik-beradik dia sendiri pun hak jahat gapo semua duk mengenak kok ni kelik jadi baik semula, hasil daripada kesabaran Nabi Yusuf. Nah, untuk nak sabar orang panggil tipu hasud, tipu daya adik-beradik. Nah, dia kat abai-abai dia tu, dia maaf belako, aku tak saya teringat sikit abuk la tasriba alaikumul yaum. Mu tak usah minta maaf gapolah, kerana aku maaf habis. Tak ada berasa sikit pun salah. Nah, tak ada berasa sikit pun abai-abai duduk buat tu, tak ada berasa kata nak tindak balas, nak kecek, nak royak kau orang, nak kau senang kau tu kau ni, tak ada. Buat baik supaya sedia kala dan mereka berada dalam kehidupan yang baik. Tu kisah. Jadi nak ayat kata, hei Nabi Muhammad, mung pun lagu tu. Lah ni duduk dalam keadaan yang susah, yang payah, susah demi susah. Pak saudara mati, lepas tu Khadijah dulu mati, lepas pada tu pak saudara dia, lepas pada tu orang panggil kaum dia duduk membohongi dia. Nah, duduk kata huduh dia tu, orang panggil gelap demi gelap juga. Nah, sekasah. Tapi nak ayat kata, wahai Muhammad, wahai orang Islam semua, di celah-celah kegelapan maka akan bertemu dengan orang panggil apa? Tang op. Tak ada tang-tan dalam ciwit ni kalau mu jadi orang mukmin. Kalau jadi orang mukmin sungguh, mai ce tang-tan ni non, tak ce. Kalau kita ce tang-tan ya lah, tu kita gapo. Nah, orang mukmin sungguh mai ce tang-tan. Dia kena berjumpa lah jalan keluar, orang panggil tang op. Dia kena bertemu. Dia boleh kelik, hundur kelik. Dia boleh lekok kanan, dia boleh lekok kiri, dia boleh gali lubang. Pentingnya mai ce tang-tan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja tu jalan keluar. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nascaya Allah tetap menjadi bagi dia tu makhrajan. Makhrajan ni isim nakirah. Isim nakirah ni maknanya umum. Jalan keluar tak tahu kok mana. Ada temu selalulah jalan keluar. Sebab tu pok-pok kita ada temu tang-tan naik ciwit ni, kena ingat ayat ni. Kita tak ada. Kena ingat kisah Nabi Yusuf. Kena ingat kisah Nabi SAW yang dia orang panggil diserai oleh segala percubaan pada masa hidup dia. Kebetulannya pada masa akhir-akhir Nabi Muhammad tu kan, lepas pada 2 orang mati tu, dia isteri dia mati, pak saudara dia mati tu, seolah-olah dunia gelap bagi dia. Apabila dunia gelap ni, dia buat cerita Nabi Yusuf ni untuk nak jadi terlupa star kepada penderitaan. Lemกับความเจ็บปวด ลืมความเจ็บปวดสตาร์ Lepas tu kita mai dengar kisah-kisah
yang ahsanal qasas. Jadi cerita hak molek sekali. Allah tahu lah pok kita nak biasa makan kedok kisah Nabi Yusuf ni. Biasa dengar kedok, biasa orang panggil duduk belajar kedok surah Yusuf ni, kerana Nabi jamin garanti ahsanal qasas. Kalau lakon cerita learning kau tak tahu, boleh rawan tak tahu banyak mana. Ahsanal qasas. Orang panggil rangwan สุดยอด ละครสุดยอด เรื่องราวที่สุดยอดจริงๆ ดีเยี่ยม tak tahu nak kata lagu mana. Nak banding tak boleh. Ni dia panggil apa untuk nak ambil apa dia pengajaran. Jadi kalau Nabi tu biasa ambil cerita Nabi Yusuf, puak-puak sahabat biasa ambil kisah Nabi Yusuf tu untuk nak mari pubak hati-hati demo pada masa tu. Learning pun lagu tu ya juga ni. Pak kita kena ambil kisah Nabi Yusuf ni mai duk pubak hati. Tak usah duk kriak sangat. Kriak. Allah, kota Saudi kriak. Mesir, apa dia, Masjid Aqsa. Bukan kata tak sewi kena terlupa benda tu dah. Ni sehari dua ni tak boleh masuk sejid. Tak boleh masuk sejid. Apa dia? Yahudi dengan tentera dia pergi lari umat Islam di Palestin duk jaga tu. Tak boleh masuk, tak boleh buat jemaah ni. Pertama kali tak boleh nak buat jemaah. Orang Palestin tak boleh buat jemaah di Masjid Aqsa. Hari jemaah baru ni, lepas tu Sabtu, Ahad. 2 hari, 3 hari dah. Tak boleh nak masuk sejid. Nak rakyat kata tidak ada masa-masa yang dilalui oleh orang Islam yang lebih teruk, lebih dahsyat, lebih rendah, lebih dihina. Lebih pada masa ni. Tak ada lah. Nak cari masa mana lagi? Tak ada. Sebab tu adalah ulama Dr. Yusuf Qaradawi yang kata mereka maknanya puak-puak tentera Yahudi itu demo tak pilih masa ni untuk nak pergi lari umat Islam tak boleh buat jemaah, tak boleh buat jemaah di Masjid Aqsa, kecuali mereka telah pun yakin dah kata pemimpin-pemimpin Islam di dunia ni tak mampu untuk nak lari, untuk nak pergi bantah, nak peratuang, tak mampu. Demo yakin siapa tangan tu sampai demo buat tu. Demo yakin dah tu. Sebab baru ni terada. Raya baru ni demo terada, demo pergi bong dah, demo bong. Kita biasa dengar kan bong. Yahudi pergi bong di Gaza dah. Nak tera. Bobong tak tahu mati banyak mana, rumah hacul bu. Dia rakyat kata nak bong ni, aku bong ni bong Hamas. Bukan bong orang Islam di Gaza dah. Bong ko kanrai hak duk di Gaza. Kita dengar tak berita ni? Tak ada senyap berat. Tak ada tubik berita, tubik daripada pemimpin, daripada suat khabar Islam. Tak ada. Ada sikit-sikit sorry dua. Waktu tubik berita tu. Ada waktu tubik berita. Tapi berita tu orang pakak kata tak percaya belaka. Dalam Jazirah. Jazirah. Oh tak boleh. Dia nak katuk tu. Jadi terah bau ni. Terabang. Tengok reaksi petik keria hak umat Islam secara mana didapati kata tak apa weh. Sekeh boleh lagi. Sekeh boleh. Muka sekeh tak ngagapon kawan-kawan gu tak ada sebut gapon. Hak lebih dahsyat lagi Allah macam-macam lah kalau kita tengok berita. Jadi nak tekah hak Yahudi bang Hamas ataupun bang di Gaza tu ada berita-berita suak-suak khabar TV orang-orang Arab sokong Yahudi nah. Nah, dengan kata-kata dia dalam Twitternya dengan pemberita tu dengan nama KJL Negeri Arab dengan nama KJL sokong tindakan ataupun perbuatan Yahudi yang duduk bom Gaza baru-baru ni pada hari raya baru ni. Bukan sekadar kata katuk berita saja tak, tapi cencom yang noi nyiap
Nagi-nagi lain senyap, tak ada kata, tak ada gapo. Kawan tu orang gila. Apa tengok lagu tu, kau buat lagi. La qadarullah ni, la qadarullah. Pen demonya demo nak peracur. Ni nanti tengok kita kena berdoa je lah. Tapi mengikut perancangan demo nak pergi peracur Gaza. Nah, demo nak peracur, demo nak bom. Nah, melalui apa dia udara dengan daratnya. Demo nak bom habis, lepas tu demo nak akut ambil puak-puak Gaza ni, kita di satu tempat di kawasan Sinai di Mesir. Nah, botak situ, jadi nak ayat kata, mu boleh tanah baru dah leh, tak boleh kelik dah, tak boleh kelik. Jadi plastik semua negeri plastik tu adalah negeri Yahudi 100%. Hak ni perancangan demo nak buat bila? Ni tak lama. Pas kalau buat pun, kalau bang pun, muka mulut tak ada dah. Mulut tak ada. Surat khabar tak ada. TV tak ada. Jadi bong lagu mana pun bong ayat tu. Oh, hak bong tu mati 2 orang gitu ya. Ayat. Padahal mati puluh-puluh ribu misalnya. Pas kita nak dengar mana? Jadi dunia akan kelik kembali kepada 20-30 tahun dulu. Hak tidak ada jazirah. Tidak ada samnak kau jazirah. Apabila tak ada samnak kau jazirah, samnak kau hak demo belako. Hak demo tu ikut nak buat. Nak boh cahaya apa, hitam putih, nak boh 2 orang mati, 3 orang mati, ikut demo nak boh. Tu cerita siapa perekat tu. Jadi dalam keadaan lagu ni tu kalau kita duduk tiktam kita kriak juga. Kriak. Itu dia. Pok kita tak tahu boleh Senin kerana kita tak tiktam kali tahu Senin. Kalau kita duduk ikut duduk jadi kriak. Sebab tu mari dengar cerita. Cerita Nabi Yusuf. Nah, bukan tak sewi jadi tak saya terlupa. Nah, kepada apa yang berlaku ni kita kena beritahu ikuti semua, tapi sebagai nak ambil contoh Nabi SAW ketika dia susah benar, duduk dalam gelak gelita sungguh, diserai setiap penjuru, dia berasa kata dia lemah, Allah Subhanahu Wa Taala mengubati hati Nabi dan hati puak sahabat ni dengan kisah ni. Dengan kisah orang panggil apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Mungkin saya tak ada duduk tak boleh nak tafsir 111 ayat ni ke semua. Kerana mungkin kalau waktu lah kena guna masa panjang sangat, kita rekah. Rekah penting belaka, tapi nak ambil hak yang ada pengajaran yang boleh kita ambil pengajaran selalu. Yang pertama, Syekh Tontowi tu dia bagi cerita Nabi Yusuf ni kepada 10 ton. InsyaAllah kita nak ambil hak ton tu. Duduk tengok ni 10 ton jom ni. 10 ton. Dalam 111 ayat tu dia bagi kepada 10 ton. Tengok. InsyaAllah. Karena tak ada dah. Quran pun tak ada sebut Nabi Yusuf kecuali 2 tempat ya lain pada surah ni. Nah, apa dia surah Al-An'am lepas tu surah Ghafir kalau kita boleh baca. 2 tu ya. 2 tempat tu ya. Yusuf. Lepas tu lain baru tak ada sebut dalam surah dia ni. Yang pertamanya Al-Quran surah Yusuf ni bermula dengan apa dia Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ini kita tahu dah ayat Alif Lam Ra ni makna gapo dah. Maknanya Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih tahu. Tak usah tanya hak ni. Nabi tak ada tafsir. Sahabat pun tidak ada hadis yang sahih hak mengatakan kata sahabat tanya Nabi apa makna Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Yasin, huruf muqatta'ah ni. Dia panggil huruf muqatta'ah. Sahabat tak ada tanya, Nabi pun tak ada ayat. Apabila gitu kita pun ayat kata tak yalah tu benda tak ada kena ambil tahu lah insya-Allah. Sebab tu serah maklumat penafsiran surah ayat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tilka ayatul kitabil mubin. Cuma kita nak boleh tahunya lepas daripada Nabi sebut ayat pesening ni,
lepas daripada Allah SWT sebut ayat lagu ni Allah sebut Quran selalu dah. Lagu tu kecek Quran selalu dah. Alif lam mim zalikal kitab Yasin wal Quran. Nada. Kaf ha ya ain sad